saya kan terlibat dalam dunia diving. Ibu-ibu kakak tahu tak kenapa saya betul-betul buat diving ni sampai jadi instruktor, sampai lebih daripada itu lagi. Sebab saya nampak diving ni jalan untuk dakwah sebenarnya. Kalau saya datang pakai kopiah, jubah sebab macam ni dengan budak-budak muda, budak-budak pang kan, mesti dia akan cakap, run for your life, run, ustaz datang kan. Jadi kalau saya pakai baju diving kan, bro, come on bro, jom kita dive, cave dive, come on, kita ada shipwreck, come on bro, kan. Dia pun rasa rapat sikit ya. Jadi satu hari itu, kenapa datangnya insight ataupun celik hati untuk saya buat sampai instruktor. Jadi kalau malam-malam orang tahu saya ustaz, orang berkumpul tau, tanya soalan. Ustaz, nak tanya macam inilah bertanya. Kan ada yang tanya, ustaz, saya ni ustaz, color rambut tau ustaz. Haram tak ustaz? Cuba pegang rambut saya. Haram tak ustaz? Saya kata, dik, kau bukan saja color rambut kau buka rambut tu pun dah haram dah Orang perempuan yang bertanya. Ada tu tanya, ustaz, saya ustaz sembahyang. Oh bagus aku sembahyang, alhamdulillah kau kakak sembahyang tau. Ketika saya sujud ustaz, ada semut lalu ustaz. Kan? Saya terpenyek semut ni ustaz. Betul tak sembahyang saya ustaz? Saya nak ketawa ke tu, tapi sebab dia tanya sungguh, bukan tanya nak main-main. Saya sampai cubit saya punya peha ni kan, untuk maknanya distract, jangan ketawa kan. Oh sorry ustaz, silap soalan. Saya pun lega, saya baiklah, mungkin ada soalan lebih lagi apa maksudnya mencabarkan. Sebenarnya bukan seekor ustaz, tapi 3 ekor ustaz, 3 ekor. Macam mana ustaz? Okey, betul tak sembahyang? Jadi kan, maknanya saya sendiri melalui soalan-soalan yang benar-benar remeh pada kita, tapi pada orang memang nak tahu. Bayangkan 1400 tahun silam Nabi dapat persoalan yang berbagai-bagai. Ada memang nak tahu sungguh, ada nak menguji. Ahli kitab datang nak menguji Nabi SAW. Kalau betul Nabi, betul ke persoalan-persoalan dan sebagainya. Jadi yang pertama ni, Nabi dibantu dalam persoalan-persoalan hidup. Petang-petangnya itu dibantu. Dengan jalan apa? Dengan jalan wahyu. Saya nak bagi contoh. Satu hari ahli kitab, orang kafir dengan cara orang kafir lah pertanyaan dia. Ahli kitab ni orang berilmu, dengan cara dia lah. Dia kata, okey jom kita jumpa Muhammad, kita tanya 3 soalan. Kalau betul dia Nabi, 2 soalan mesti dia boleh jawab, dan 1 soalan dia takkan boleh jawab. Pelik kan? Dia tadi kita nak test Nabi 3 soalan. 2 mesti dia boleh jawab, 1 dia mesti tak boleh jawab. Kalau dia boleh jawab 3, dia bohong. Kalau dia tak boleh jawab 2 ni, dia pun pembohong. Jadi ahli kitab pun datang kepada Nabi SAW. Soalan pertama yang ditanya mengenai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ditanya. Tak ada orang tahu waktu tu, hanya Nabi je boleh tahu. Lagilah Nabi Muhammad tu dekat Mekah, sedangkan Ashabul Kahfi tu tempatnya dekat tanah-tanah Syam sana tu. Ashabul Kahfi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Kahfi. Jadi kalau tak boleh jawab macam mana tu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu satu golongan pemuda yang beriman, Allah tambah lagi keimanan mereka. Ashabul Kahfi ni tarikhnya bila? Dia kurang lebih 200 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi dia ada satu orang guru beriman, diburu oleh raja waktu tu kan. Jadi Allah tidurkan dia 200 tahun kurang lebih daripada zaman Nabi Isa, 200 tahun sebelum Masihi sebelum Masihi. Jadi Nabi Isa kan lahir satu Masihi. Kerana Nabi Isa membesar, kerana bila dapat wahyu, Nabi Isa pun sampaikan, ceritakan mengenai Ashabul Kahfi. Maka Nabi Isa kata apa? Nanti akan ada orang yang bangun kurang lebih 100 tahun lagi. 100 tahun lagi dia akan bangun. Dia dah tidur 200 tahun lepas. 2 tahun lepas dia dah tidur. Maka Nabi Isa diangkat ke langit, umurnya 27 tahun, mana 27 Masih ataupun 33 Masih, ada khilaf, 33 Masih. Maka orang beriman ketika itu tertunggu-tunggu.
tahun kemudian betul keluar Ashabul Kahfi ni. Satu orang pemuda. Dia keluar-keluar, dia kata, lapar lah, kam labithna. Kita dah tertidur berapa lama ni? Mungkin sehari kot. Rupa dah 300 tahun. 300 tahun. Maka dia pergi keluar, beli roti, orang tengok duit dia, ini duit antik ni 300 tahun lepas, mana kau dapat ni? Ini duit kami dah. Rupanya dah 300 tahun dah. Jadi orang tanya, Ashabul Kahfi, kalau tak boleh jawab macam mana tu? Allah turunkan surah Kahfi. Dan tambahan daripada itu lagi, Masya Allah, Allah sebut dalam Quran, Ashabul Kahfi ni ditidurkan selama 309 hari. Allah tak kata 309 tahun, 309 tahun, 309. Allah tak kata 309 terus, 309. Kenapa? Kita tahu mukjizat Quran, tambahan daripada itu lagi. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, kiraan tahun dalam dunia ada dua jenis. Satu, kitaran matahari, kiraan tahun, kitaran matahari. Satu lagi, kitaran bulan. Kitaran bulan, ada dua jenis cara kiraan tahun. Satu matahari, satu bulan. Okey. Kalau kiraan matahari, satu tahun ada berapa hari? Ada berapa hari? 365? Salah. Bukan. 365 hari? Ya ke? Salah. Kita belajar 365 kan? Apa ustaz ni kan? 365 suku. Sebab itu setiap 4 tahun dia ada tahun lompat. 365 suku. Kiraan bulan setahun berapa? 354 hari. Kurang lebih 11 ataupun 10 hari kurang. Kurang lebih 10 hari kurang. Okey. Ashabul Kahfi ditidurkan, kalau dikira dengan kaedah matahari 300 tahun. Kalau dikira dengan kiraan kaedah bulan 309 tahun. Sebab bulan dia kurang 10 atau 11 hari setahun. Jadi kita tengok mukjizat Quran. Tambahan daripada itu, Allah cerita mengenai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, bukan saja kisah Ashabul Kahfi, Nabi tambah lagi pengetahuan. Tak. Berapa tahun dia tidur? 309 tahun. Kalau kiraan matahari 300 tahun. Kiraan bulan 309 tahun. Ra'i dua-dua. Waktu tu orang tak perasan. Ketika saintis moden kaji Quran, kenapa 309 tahun? Rupanya meraihkan kaedah dua-dua. Bagaimana tahun itu dikira. Kaedah matahari dan kaedah bulan. Ini jadi contoh. Jadi satu mengenai Ashabul Kahfi. Yang kedua ditanya apa? Yang kedua ditanya mengenai wa yas'alu an dzil qarnain, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai Zulqarnain. Zulqarnain So Zulqarnain ni siapa? Okey. Zulqarnain ini ada dua khilaf kalau ikut ahli sirah. Satu, orang beranggapan Alexander the Great. Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Satu lagi Cyrus the Great. Cyrus the Great 500 atau 400 tahun sebelum Masihi. Tapi banyak ulama Islam berpendapat dia adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great. Jadi sebab Alexander the Great tidak bertuhankan Allah, Cyrus the Great bertuhankan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahu wahyu bahawa Zulqarnain ini dia orang yang mengurung satu makhluk aneh bernama Gog and Magog ataupun Ya'jud dan Ma'jud.
kan, Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Gog and Magog ni ataupun Ya'juj dan Ma'juj ni besok antara tanda hari kiamat dia akan keluar balik. Lepas besok dia turut tanda Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa. Lepas Nabi Isa, Dajjal dah kena bunuh, Gog and Magog ni keluar. Dan di antara tanda-tanda Gog and Magog ni keluar adalah keringnya Tasik Galili. Tasik Galili ni Buhairah Al-Jalil ataupun Sea of Galilee ni berada dekat Palestin. Dan Sea of Galilee ni, tuan-tuan sekalian, setiap tahun dia surut 1 meter. Sekarang ni dalam dia lebih kurang tinggal 50 meter saja lagi. Sea of Galilee, Tasik Galilee tu 50 meter je tinggal. Kalau konsisten dia surut, maknanya lagi 50 tahun dia surut dah. Habis. Antara tanda-tandanya adalah keringnya Tasik Galili. Okey, kalau 50 tahun lagi itu kita punya anak cucu punya hal kita dia punya mind your own business lah ya kan. Kita mungkin ada, mungkin tak ada kan. Tapi confirm anak cucu kita punya hal ajar dia mengenai keimanan. Okey. Kemudian yang ketiga, okey. Ini confirm Muhammad tak boleh jawab. Kalau Muhammad boleh jawab, mana dia mereka. Dia mereka Apa dia yang ketiganya? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai ruh. Katakanlah, ruh urusan Tuhanmu, kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang soalan yang ketiga, Nabi kata, aku tak boleh jawab. Ruh urusan Tuhan. Betul Muhammad ini Nabi, sebab dia boleh jawab 2 soalan, 1 soalan tak boleh jawab.